Untuk definisi pelancongan merujuk kepada aktiviti bergerak dari satu destinasi ke satu destinasi yang bertujuan untuk memenuhi masa lapang. Okey, kami menjalankan analisis terhadap data kemasukan pelancong ke pulau besar. Okay, rumus-rumus yang digunakan terhadap data kemasukan pelancong ke pulau besar ialah mean, mode, median serta percent product correlation coefficient. Okay, untuk mean merujuk kepada purata keseluruhan bilangan pelancong yang datang ke pulau besar, manakala mode merujuk kepada merujuk kepada kekerapan yang paling tinggi terhadap suatu data kemasukan pelancong ke pulau besar. Median pula merujuk kepada nilai tunggal yang merupakan penengah kepada sesuatu set data, manakala percent product moment correlation coefficient pula merujuk kepada kekuatan hubungan linear di antara dua pemboleh ubah yang dilambangkan sebagai R. Okey. Rumus-rumus ini akan digunakan terhadap kemasukan data pelancong ke pulau besar bagi mengkaji statistik serta langkah seterusnya yang akan diambil oleh pihak pelancong tersebut untuk penambahbaikan. Okey, itu sahaja. Baiklah, kali ini saya akan menerangkan mode. Seperti yang kita tahu, mode merupakan cerapan yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi di dalam suatu set data. Oleh itu, mode untuk bilangan pelancong adalah pada bulan Jun, iaitu seramai 3,030 orang. Manakala, mode untuk pendapatan chalet dan barangan urgent adalah pada bulan Ogos, iaitu sebanyak RM166,598. Yang seterusnya adalah median. Median merupakan nilai tunggal yang diperoleh dengan menentukan kedudukan penengah bagi sesuatu set data atau nombor. Untuk mencari nilai median, formula yang digunakan adalah N-1 bahagi dengan 2. Untuk mencari median bagi data kedatangan pelancong ke pulau besar Mesing, benda pertama yang perlu kita buat adalah dengan mencari nilai N. Berdasarkan jadual tersebut, nilai N kita adalah 12, iaitu mewakili 12 bulan. Seterusnya, setelah mendapat nilai N, kita masukkan ke dalam formula N tambah 1 bahagi dengan 2. Maka, median yang diperoleh adalah 6.5 bulan, iaitu hasil daripada 12 tambah 1 bahagi dengan 2. Untuk makluman, nilai N iaitu 6.5 bulan adalah terletak di antara bulan Jun dan bulan Julai. Oleh itu, untuk mencari median bilangan pelancong, nilai 3,030 ditambah dengan 2120 kemudian bagi dengan 2. Maka, median untuk bilangan pelancong adalah sebanyak 2,575 orang. Untuk mencari median pendapatan chalet dan barangan runcit pula, nilai 150,448 ditambah dengan 98,567 kemudian dibahagi dengan 2. Maka, median untuk pendapatan chalet dan barangan runcit adalah sebanyak 124,507 dan 50 sen. Yang terakhir adalah mean. Mean merujuk kepada purata bagi keseluruhan populasi. Nilai mean dikira dengan menggunakan formula mean sama dengan sigma pemulih ubah X kemudian dibagi dengan 12. Secara ringkasnya, nilai mean dikira dengan keseluruhan nilai X ditambah kemudian dibagi dengan nilai N, iaitu bilangan sampel. Untuk mencari nilai mean bagi bilangan pelancong, keseluruhan bilangan pelancong iaitu dari bulan Januari sehingga bulan Disember ditambah kemudian dibagi dengan 12, iaitu bilangan sampel. Maka,
Min untuk bilangan pelancong adalah 1668.167. Manakala, untuk mencari nilai min pendapatan chalet dan barangan runcit, keseluruhan pendapatan chalet dan barangan runcit dari bulan Januari sehingga bulan Disember ditambah kemudian dibagi dengan 12, iaitu bilangan sampel. Maka, min untuk pendapatan chalet dan barangan runcit adalah 80,320.91. Analisis Pearson correlation digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara dua pemulih ubah. Analisis ini boleh dikira dengan menggunakan formula R sama dengan sigma dalam kurungan nilai X tolak X bar iaitu nilai min didarab dengan nilai Y tolak Y bar iaitu nilai min juga, dibahagi dengan punca kuasa 2 sigma dalam kurungan nilai X tolak X bar kuasa 2 darab dengan sigma nilai Y tolak Y bar kuasa 2. Secara ringkasnya, nilai analisis Pearson correlation dikira dengan jumlah darab nilai X tolak X bar dengan Y tolak Y bar dibahagi dengan punca kuasa jumlah nilai X tolak X bar kuasa 2 didarab dengan nilai jumlah Y tolak Y bar kuasa 2. Sebelum kita mencari nilai analisis Pearson correlation, kita perlulah mengenal pasti data-data yang diperlukan dalam formula. Yang pertama adalah nilai N, iaitu bilangan sampel. Nilai N kita adalah 12, iaitu mewakili 12 bulan. Yang kedua adalah nilai X dan Y. Nilai X kita mewakili bilangan pelancong, manakala bilangan Y kita mewakili pendapatan chalet dan barangan runcit. Yang ketiga adalah nilai X bar dan nilai Y bar, iaitu min. Min untuk nilai X kita adalah bilangan pelancong adalah 1668.167, manakala min untuk nilai Y kita iaitu pendapatan chalet dan barangan runcit adalah 80,320.917. Setelah mendapat semua data yang diperlukan, kita perlulah mengasingkan kesemua data tersebut. Oleh itu, kita pecahkan kepada 5 bahagian. Bahagian pertama adalah kita letak data nilai X tolak X bar. Contohnya, bilangan pelancong bagi setiap bulan ditolak dengan min nilai X, iaitu 1668.167. Bahagian kedua pula, kita letak data nilai Y tolak Y bar. Contohnya, pendapatan chalet dan barangan runcit bagi setiap bulan ditolak dengan min nilai Y, iaitu 80,320.917. Bahagian ketiga, kita letak data jumlah X tolak X bar didarab dengan jumlah Y tolak Y bar bagi setiap bulan. Contohnya, jumlah X tolak X bar bulan pertama didarab dengan jumlah Y tolak Y bar bulan pertama. Bagi bahagian keempat, kita letakkan data nilai X tolak X bar. Bezanya di sini, jumlah tersebut akan dikuasa duakan. Contohnya, nilai tolak bilangan pelancong setiap bulan dengan min akan dikuasa duakan. Bahagian kelima juga sama, iaitu kita letakkan data nilai Y tolak Y bar, kemudian jumlah tersebut akan dikuasa duakan. Contohnya, nilai tolak pendapatan chalet dan barangan runcit setiap bulan dengan min akan dikuasa duakan. Setelah mendapat jumlah nilai bagi semua bahagian tersebut, barulah kita masukkan data tersebut ke dalam formula analisis Pearson correlation. Setelah dikira menggunakan formula, jumlah yang diperoleh adalah R sama dengan 0.99226. Berdasarkan nilai tersebut, ia menunjukkan korelasi positif yang kuat, yang bermaksud bahawa skor pemulih ubah X yang tinggi sesuai dengan skor pemulih ubah Y yang tinggi. Contohnya, kita teruskan dengan analisa trend kemasukan pelancong di Pulau Besar. Mengapa ada masanya ramai dan mengapa ada masanya sedikit? Faktor yang pertama ialah pendapat pengguna. Terdapat pengguna yang lebih memilih untuk melancong ke luar negara seperti Pulau Jeju di Korea Selatan yang mempunyai 4 iklim dan Pulau Kauai di Hawaii yang mempunyai iklim lebih kurang sama di Malaysia. Faktor yang kedua ialah jumlah pendapatan pengguna. Keadaan ekonomi yang tak stabil pada waktu ini menyebabkan kos sara hidup meningkat dan pengguna tidak
dan pengguna mempunyai pendapatan yang tidak stabil. Jumlah pendapatan yang mencukupi menyebabkan pengguna untuk memilih pergi melancong. Manakala sekiranya pendapatan tidak mencukupi, pengguna lebih memilih untuk tidak pergi melancong. Faktor yang ketiga ialah promosi. Pada tahun 2019 merupakan tahun melawat Melaka. Peniaga membuat promosi untuk meningkatkan trend kemasukan pengguna di Pulau Besar. Faktor yang keempat ialah faktor perayaan. Data pada bulan Jun 2019 merupakan kedua tertinggi. Pada bulan tersebut, umat Islam meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Jadi, pengguna yang menetap di bandar besar seperti Kuala Lumpur pulang ke kampung untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri dan mengambil kesempatan tersebut untuk mengunjungi pulau besar di Langkawi. Faktor yang kelima ialah jangkaan pengguna. Akhbar online Sinar Harian melaporkan kes pertama jangkitan COVID-19 di China pada bulan November 2019. Hal ini menyebabkan data bilangan pelancong di pulau besar menurun secara drastik. Pelancong menjangkakan wabak ini sangat serius dan akan berterusan dalam masa jangka yang lama. Jadi pelancong membuat keputusan untuk mengelakkan diri daripada mengunjungi tempat yang mempunyai ramai pelancong asing. Faktor yang keenam ialah bencana alam. Akhbar online harian My Metro tahun melawat Melaka pada tahun 2019 telah gagal. Hal ini kerana pada tahun tersebut ada kes isu jerbu rentas sempadan yang melibatkan negara jiran kita iaitu Indonesia. Hal ini menyebabkan pengguna lebih memilih untuk tinggal di rumah berbanding melakukan aktiviti luar. Dan seterusnya, analisa cabaran dan masalah yang dihadapi oleh pengusaha chalet dan barangan runcit. Pertama, keuntungan tidak stabil. Jumlah kedatangan pelancong yang itu meningkat dan menurun menyebabkan operasi perniagaan turut tidak stabil. Yang kedua, lebihan penawaran. Apabila berlaku pengurangan permintaan, menyebabkan berlaku lebihan penawaran barangan dan perkhidmatan di pulau besar. Ketiga, kehilangan tenaga kerja. Pihak chalet dan barangan runcit terpaksa memberhentikan beberapa pekerjanya bagi mengelakkan berlakunya risiko kerugian yang lebih besar. Yang keempat, kehilangan ramai pelancong. Mengikut laman web Melaka Kini, kebanyakan pelancong yang mengunjungi pulau besar di Melaka datangnya daripada China. Kes COVID-19 menyebabkan bilangan pelancong yang dari China yang datang ke pulau besar untuk melancong mengurang, menyebabkan kehilangan ramai pelancong yang mengunjungi pulau besar. Saya akan menerangkan mengenai langkah penambahbaikan untuk mengalahkan pelancong datang ke pulau besar. Yang pertama, menaik tarafkan chalet atau resort yang ada di pulau besar. Pelancong akan lebih tertarik untuk melancong ke pusat peranginan sekiranya tempat penginapan yang ditawarkan menarik dan banyak kemudahan. Oleh itu, tempat penginapan di pulau besar perlu menyediakan kemudahan dan aktiviti yang menarik. Sebagai contoh, menyediakan ruang BBQ untuk pelancong yang datang menginap di situ. Selain itu, pihak penginapan boleh menyediakan kolam air panas supaya pelancong dapat bersantai bersama keluarga dan kawan-kawan. Reka bentuk tempat penginapan juga perlu lebih menarik. Kebanyakan pelancong lebih suka landscape berasaskan alam semula jadi, kampung dan juga Eropah. Yang kedua, menyediakan banyak kemudahan kepada kaki pancing. Akhbar Melaka Kini melaporkan bahawa pulau besar merupakan salah satu tumpuan bagi pelancong yang suka memancing. Jadi untuk menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke pulau besar ialah dengan mengadakan pelbagai aktiviti dan kemudahan yang berkaitan dengan mancing. Sebagai contoh, menyediakan joran dan umpan untuk kegunaan pelancong supaya mereka tidak perlu bersusah payah membawa peralatan sendiri. Selain itu, mengadakan pertandingan memancing dengan hadiah lumayan juga mampu menarik pelancong-pelancong yang berminat dengan aktiviti memancing untuk datang ke pulau besar. Akhbar Melaka Kini juga melaporkan bahawa tidak ramai yang tahu bahawa pulau besar merupakan salah satu lupuk untuk memancing selain daripada penggemar mancing. Oleh itu,
Banyak promosi dan pengiklanan yang perlu dilakukan untuk mendedahkan mengenai pulau besar kepada orang ramai. Yang ketiga, menyediakan aktiviti lasak. Sebelum ini, di Pulau Besar, para pelancong hanya boleh menikmati keindahan alam semula jadi dengan menyertai kembara hutan. Oleh itu, pihak pengurusan boleh menyediakan lebih banyak aktiviti-aktiviti lasak seperti aktiviti survival, perkemahan ataupun flying fox. Selain itu, pihak pengurusan boleh menyediakan ATV untuk kegunaan para pelancong. Selain di dalam hutan, ATV juga boleh digunakan di pesisiran pantai. Hal ini kerana ATV terkenal sebagai kenderaan tahan lasak. Dan akhir sekali, mengadakan karnival budaya. Pulau Besar dikenali sebagai pulau keramat kerana banyak dikaitkan dengan cerita-cerita legenda. Namun, ramai yang tidak tahu akan cerita-cerita legenda yang ada di Pulau Besar. Oleh itu, dengan mengadakan karnival budaya ini, para pelancong akan lebih tertarik untuk datang melawat kawasan-kawasan di Pulau Besar yang dikaitkan dengan cerita legenda. Ianya juga merupakan tempat bersejarah, khususnya tentang cerita awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Ianya akan menjadi tarikan sama ada di dalam ataupun di luar negara. Okey, kesan pertama yang saya boleh terangkan daripada Nisa ni, saya nampak bahawa merundung disebabkan pelancong tidak dapat datang ke Pulau Besar untuk mengunjung ataupun melancong di sana. Okey, kat sini kesan pertama PKP, rakyat-rakyat ataupun penduduk tempatan di sana tidak dapat meraih keuntungan, tidak dapat mengaut hasil mereka daripada pelancong seperti mana tahun-tahun sebelumnya. Okey, kat sini juga kalau kita nampak bahawa kerajaan tidak dapat menampung segalanya kerana ini adalah bagi melaksanakan keselamatan untuk rakyat-rakyat. Okay, kesan kedua yang kita dapat lihat di mana pelancong luar negara juga, kita tidak dapat menarik pelancong luar negara ataupun di dalam negara, yang menyebabkan Pulau Besar ini berlakunya kerugian yang sangat besar di Pulau Besar. Mana pelancong-pelancong tidak dapat datang untuk beriadah ataupun melakukan aktiviti yang boleh dilakukan di Pulau Besar. Okey, kesan yang ketiga kita dapat lihat di sini di mana di Pulau Besar pekerja-pekerja di sana tidak dapat meneruskan pekerjaan mereka dan majikan mereka terpaksa memberhentikan mereka disebabkan tidak dapat menampung kos membayar gaji mereka disebabkan tiadanya keuntungan yang mampu membayar gaji-gaji mereka di samping untuk menjaga persekitaran Pulau Besar. Contoh-contoh yang kita dapat dilihat seperti pekerja-pekerja di hotel ataupun homestay. Pekerja-pekerja di hotel, mungkin ada hotel di sana, pekerja-pekerja seperti scuba diving, mereka terpaksa berhenti disebabkan oleh PKP ini. Di situ mereka tidak dapat mengaut keuntungan, malah diberhentikan kerja oleh majikan kerana tidak mampu membayar gaji. Kesimpulan yang dapat dibuat di sini, banyak lagi kesan yang mungkin saya belum dapat terangkan daripada sektor pelancongan, tapi ini adalah saja kesan yang saya nampak setakat ini, yang mungkin berlakunya kemurundungan ataupun kejatuhan ke atas sektor pelancongan di Pulau Besar. So saya simpulkan bahawa PKP ini ataupun pandemik coronavirus ini menjatuhkan atau merundungkan segala sektor dan menyebabkan berlakunya kerugian daripada berbagai sektor ekonomi dan sektor pelancongan dan berbagai-bagai. Kat sini sektor pelancongan nampak sangat merundung kerana kita memerlukan pelancong-pelancong di luar negara untuk memberi keuntungan terhadap penduduk tempatan supaya mereka dapat mengaut hasil keuntungan. Okey, setelah menganalisis ke semua data tersebut,
perbincangan kumpulan kami mendapati bahawa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi trend turun naik kedatangan pelancong ke Pulau Besar Mesing. Antara faktor tersebut adalah yang pertama, pendapat pengguna itu sendiri. Yang kedua, jumlah pendapatan pengguna. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, musim perayaan. Yang kelima, jangkaan pengguna. Yang keenam adalah bencana alam. Kemudian, setelah mengenal pasti faktor tersebut, perbincangan kumpulan kami mencadangkan beberapa langkah dalam mengatasi faktor tersebut. Antaranya adalah menaik tarafkan chalet atau resort yang sedia ada. Yang kedua, menyediakan banyak kemudahan kepada kaki pancing. Yang ketiga, menyediakan aktiviti lasak. Dan yang keempat adalah mengadakan karnival budaya. Secara keseluruhannya, kaedah statistik memudahkan kita untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam mengkaji serta menganalisis data kedatangan pelancong ke Pulau Besar Mesing pada tahun 2019. Melalui kaedah tersebut, kita dapat menganalisis data berkenaan mean, median dan mode. Kita juga dapat mengukur kekuatan hubungan linear antara dua pemoleh ubah melalui analisis Pearson correlation dan kemudiannya diplot secara visual dalam bentuk graf. Analisa berkenaan trend kemasukan pelancong ke Pulau Besar juga dapat dilakukan dengan mencari faktor yang mempengaruhinya. Seterusnya, analisa cabaran dan masalah yang dihadapi oleh pengusaha chalet dan barangan runcit di Pulau Besar dapat dilakukan menerusi saling kaitan dengan trend kemasukan pelancong. Setelah mengenal pasti faktor serta cabaran yang dihadapi, langkah penambahbaikan dapat dilakukan iaitu cara bagaimana untuk menggalakkan lebih ramai pelancong untuk berkunjung ke pulau berkenaan. Dalam masa yang sama juga, analisis terhadap kesan langkah PKP yang dilakukan oleh kerajaan yang disebabkan oleh COVID-19 ke atas sektor pelancongan di Pulau Besar juga turut dilakukan. Akhir sekali, kesimpulan yang bersesuaian terhadap semua analisis tersebut dapat dilakukan sebelum menyediakan laporan lengkap terhadap pihak Tourism Johor.